Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Faiz Sejuk semua untuk berita IKIM edisi 10 pagi. Seramai 440 penternak seluruh negara direkodkan mengalami kerugian lebih 3.9 juta ringgit akibat banjir pada Disember lepas, kata Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV, Dr. Suratan Kamarudin. Beliau berkata kerugian itu membabitkan kematian ternakan dan kerosakan kandang, home plot tanaman rumput, peralatan serta mesin ladang. JPV sentiasa melakukan pemantauan dan penilaian berterusan bagi tujuan menyalurkan bantuan kepada penternak terjejas dalam industri ternakan. Katanya kepada pemberita selepas program penyerahan bantuan makanan haiwan kesayangan pasca banjir di Kelantan di Kota Baru semalam. Dr. Suratan berkata pada 2021 kerajaan membelanjakan lebih 1.6 juta ringgit bagi membantu 287 penternak terjejas berikutan bencana di seluruh negara. Langkah keselamatan kesihatan di lapangan terbang sudah dilaksanakan sejak pandemik COVID-19 bermula dan akan diteruskan dengan lebih giat, terutama berikutan peningkatan ketara pergerakan trafik antarabangsa pada 2022 menurut Malaysia Airports Holding Berhad MAHB. Dalam satu kenyataan semalam, MAHB memaklumkan bahawa kumpulan itu merekodkan kira-kira 143,000 pergerakan pesawat antarabangsa bagi operasinya di Malaysia tahun lalu. Katanya sebahagian besar atau kira-kira 111,000 daripada pergerakan berkenaan adalah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Melalui kelonggaran sekatan perjalanan terkini oleh kerajaan China, kumpulan MAHB menjangka jumlah pergerakan antarabangsa di rangkaian lapangan terbangnya akan mencatat lebih banyak peningkatan pada 2023. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD memohon pihak institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta melaporkan kepada kementerian jika menghadapi masalah tiada atau kurang capaian liputan internet di kampus mereka hingga membebankan pelajar. Timbalan menterinya Teo Ni Ching berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berhubung isu itu bagi mencari penyelesaian mengenainya. Beliau berkata pihaknya juga akan bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi untuk memastikan IPT di negara ini mempunyai perkhidmatan rangkaian yang paling baik. Sedikit perkembangan luar negara, penyokong bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang berhaluan kanan yang menolak kekalahan menyerbu bangunan Kongres, Mahkamah Agung, Istana Presiden dan bangunan di Ibu Kota semalam, seminggu selepas Presiden baharu Luiz Inácio Lula da Silva mengangkat sumpah. Ribuan penyokong pro-Bolsonaro bertindak ganas selepas enggan menerima keputusan pilihan raya Presiden apabila Bolsonaro tewas dengan perbezaan undi yang kecil. Polis mengepung bangunan Kongres dan menggunakan gas pemedam mata untuk menghalang penunjuk perasaan daripada memasukinya tetapi tidak percaya. Sekian berita, saya Faiz Sejuk Osman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 6 Januari dalam tahun 1990, Kongres Pelajar Melayu telah diadakan bertempat di Kompleks Belia Antarabangsa Ceras Kuala Lumpur. Kongres yang bertemakan peningkatan kecemerlangan pelajar Melayu ke abad 21 ini telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Encik Abdul Ghaffar Baba. Kongres Anjuran Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung GPMS ini telah berjaya mengumpul 800 orang anggota GPMS seluruh negara bertujuan mencari jalan meningkatkan lagi kecemerlangan bangsa Melayu terutama dalam bidang pendidikan. Ketika berucap semasa merasmikan kongres berkenaan, Encik Ghaffar Baba mengingatkan siswaza agar lebih berusaha mencari peluang-peluang pekerjaan dengan menyertai penyagaan ataupun bekerja sendiri bagi mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan siswaza. Kongres selama sehari ini mampu mencari jalan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pelajar Melayu berkaitan dengan pendidikan serta mewujudkan golongan pelapis yang benar-benar berwibawa untuk menerajui negara pada masa akan datang. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah.
Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiq li amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Selamat pagi kepada anda. Moga baik-baik untuk kita semua. Buka tirai bagi Aspirasi 10.1 bersama saya Syafiq Saleh. Edisi hari ini 9 Januari 2023 bersamaan 16 Jamadil Akhir 1444 Hijriah, hari Isnin pagi. Terus bersemangat dan juga terus kita fokus laksanakan lagi apa sahaja kebaikan pada hari ini
dan hari-hari yang berikutnya. Okey, minggu yang baru juga tarikh yang baru pada hari ini. Sama-sama kita teruskan lagi untuk lakukan segala kerja kita dengan lebih teratur, rancang list to do sehari lebih awal. Okey, dahulukan yang mana perlu diutamakan, banyakkan membaca, sentiasa bersikap positif dan minta pendapat juga pandangan orang lain yang lebih mahir dari kita. Baik, nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas di Warna Pagi IKIM, Luke dan juga Pian yang dah pun temankan anda untuk 4 jam yang lalu. Masya Allah, tadi kita belajar tentang space kan, angkasa lepas bersama dengan tetamu di Warna Pagi sebentar tadi. Dan jom nak teruskan lagi untuk 3 jam yang berikutnya hingga jam 1 tengah hari nanti. Selepas ni jam 10.15 pagi kita ada rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dan berikutnya jam 12.15 tengah hari ada rancangan Syara at IKIM. Baik, kita buka tirai untuk pertemuan di awal ini bersama lagu dendangan dari Farid Zain, Putaran. Terus kekal di Radio IKIM. Putaran bumi saling berganti terang, kelam ragam dunia hadir mengisi ruang. Saat ku cuba datang dekat padamu, ada rasa sempurna, kau teman dalam sepiku. Ku perlukanmu di setiap langkah, kau tempatku mengadu. Biarkan cintaku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal satu, biarkan setia hingga ku kembali padamu selalu. Khayalan diri kerap menghimpi jalan ke arah mencarimu, ku resah dalam setia. Bila ku terasa hilangnya harapan, kau sinari cahaya ke dalam relung hatiku. Ku perlukanmu di setiap langkah, kau tempatku mengadu. Biarkan cintaku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal satu, biarkan setia hingga ku kembali padamu selalu. Tak kira di mana terhenti, cinta sekuat graviti.
perlu diteruskan. Warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita berada di hari Isnin yang penuh dengan aman tenang, dan pagi ini kita nak teruskan lagi semangat kita, momentum kita ni, okey, untuk mendengarkan lagi rancangan Pesona di Zahra. Okey, kita sedang bersiaran langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama sertai kita. Soalan dan juga pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen dekat media sosial kita di Facebook dan juga di YouTube. Okey, dan jom terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dapat bersedia di talian kita ketika ini. Tak lain tak bukan, kita bersama lagi yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah sihat. Syukur. DJ Syafiq sihat ya? Seadanya Ustaz. Terima kasih Ustaz masih lagi luangkan masa bersama kita di IKIM. Dan kita melihat dari sudut tahun 2023 ni Ustaz, kita bawakan berkaitan bagaimana untuk kita nak bawakan lagi peningkatan dalam hidup kita untuk jadi yang terbaik dalam keluarga, dalam organisasi, dan kita nak fokus perbincangan kita berkaitan dengan watak-watak seseorang. Sebab bila kita kenal watak seseorang tu, kita boleh mudah untuk adapt, faham, dan kita boleh serasi. Okay? Dan kita bincang hari ini berkaitan tajuk mengenal watak. Sedikit Ustaz di awal ni mukadimahnya dalam tajuk ini. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala in rahmati Allah. DJ Syafiq. Seterusnya kepada seluruh sedang pendengar, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru, azam baru, semangat baru, dan kita perlu meningkatkan maksudnya ilmu kita, pengetahuan kita, dan dalam Pesona di Zahra kita fokus kepada maknanya rumah tangga, bagaimana apa yang boleh kita kongsikan untuk kita penambahbaikan dalam mana hubungan kita dalam rumah tangga. Okey. Jadi sebagai mukadimah dia untuk tahun 2023 ini, saya harap kita tak miss untuk 10 episod yang pertama. Sebab 10 episod pertama ni kita akan bincangkan asas untuk mengenal watak manusia. Jadi maknanya bila kita faham benda ni, apa yang kita kongsi dan bincangkan, warna-warna emosi pada tahun 2022 baru ni, kita akan nampak correlation dia ataupun kaitan dia, dan macam mana menambahkan lagi kita memahami sesama pasangan kita, sesama keluarga kita, kan? Baru ni kita bincang sepanjang tahun, maknanya kepada emosi, ini watak pula. Okey, apa beza kita bincang watak dan kita bincang emosi? Okey, emosi ni boleh berubah-ubah. Maksudnya emosi ni setiap 7 tahun, maknanya kita dah kongsikan emosi kuning apa, biru apa, hijau apa, merah apa, dia boleh berubah-ubah. Tapi watak tidak boleh berubah. Kalau watak kita itulah kita, kan? Kalau kita memang watak kita memang yang gitu, daripada kita lahir sampai Abang Jamil tu, itulah itu. Itulah watak kita. Okey. Sebagai mukadimah dia, DJ Syafiq, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, saudara-adik saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Kita lihat dalam surah Al-Hujurat. Kan? Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala
memanggil kita. Sebagai mukadimah tahun 2003 ni kita kongsikan balik apa kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Okey, saya manusia, DJ Syafiq manusia kan, pendengar-pendengar kita manusia, walaupun ada di kalangan pendengar mungkin jin, mungkin jin. Allah Akbar. Seram tu Ustaz. Itu kita tak tahu tau. Betul. Makhluk kan. Saya pernah makhluk. Kita cerita sikit. Saya kan satu hari di Syafiq kan. Saya satu hari ada satu orang telefon saya. Ustaz tolong Ustaz. Anak saya ni kerasukan Ustaz. Saya kata, saya sibuk ni, cari ustaz lain lah. Ustaz lain pun sibuk juga Ustaz. Oh, sibuk juga kan. Saya kata, okey lah, boleh lah. Tapi saya datang nanti lambat sikit lah. Sebab saya kuliah maghrib, biasanya syak atau 10-11 baru saya sampai lah. Okey, jadi dia minta tolong sangat, tak ada ustaz lain. Saya pun pukul 11 lah habis mengajar apa semua, sampai rumah dia. Sampai rumah dia, anak dia memang kena kerasukan. Jadi saya pun solat hajat 2 rakaat, dan kita bacakan dekat air, kita bagi minum, sapukan muka, kan? Oh, nak bercakap. Jin tu nak bercakap. Ini cerita benar, real case. Nak bercakap. Jadi saya berbual, kan? Berbual, saya tahu jin tu apa nama, jin Islam. Okey, maknanya bila saya biasa kalau ada orang kerasukan, dan yang betul-betul kerasukan tau, bukan dibuat-buat. Ada juga orang buat-buat, tanya Darul Syifa. Darul Syifa, sahabat-sahabat kita Darul Syifa, ustaz-ustaz kita lagi mahir, lagi selalu handle. Ada juga orang yang psikologi, jadi dia mekik kan, pada nak perhatian suami ada juga. Ini saya bukan bagi idea pada kakak ibu-ibu ni. Ustaz bagi clue, Ustaz bagi panduan je. bukan nak bagi idea untuk kita buat-buat. Ini cerita real case. Cerita sebenar. Cerita sebenar. Dia bagi idea nak bolong merasuk, padahal nak dapat perhatian kan. Jangan macam tu. Jadi bila dia cerita mengenai dia jin Islam, biasanya apa yang saya akan buat, saya akan membebel dululah. Bebel apalah, kita sama Islam ni mana boleh kacau sama makhluk-makhluk ni kan. Tak belajar agama ke? Kata belajar Ustaz. Oh, belajar agama kat mana? Dekat masjid. Masjid mana? Masjid negeri. Masjid Negeri Shah Alam. Masjid Negeri Shah Alam. Ya ke? Siapa ustaz nak ngajar situ? Dia pun cerita lah, ustaz ni. Termasuk ustaz pun ada juga. Oh ya ke? Mana dia ikut kuliah. Okey. Jadi mana? Okey, kalau kau belajar ni, kau duduk mana? Duduk belakang ustaz. Duduk belakang. So jadi ibu akak-akak kalau pergi masjid, jangan duduk belakang-belakang tau. Sebab duduk belakang-belakang. Jin duduk situ. Dia ada depan. Dia ada dasar depan kan? Duduk depan. Penuh kasar depan. Duduk depan. Aduh. Okey. Kita nak cerita ayat surah Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Walaupun saya tak nafi, mungkin ada antara golongan yang jin ke dengar kuliah kita ni, tapi Allah sebut ayat ini wahai manusia. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu yang pertama sekali lelaki dan juga perempuan, itu utamanya. Kemudian kami jadikan kamu berbagai bangsa dan kabilah-kabilah. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Jadi maknanya Allah sebut bahawa kami jadikan manusia ni, kamu kena saling kenal. Proses kita mengenal ni, dia sepanjang hidup kita. Kadang-kadang banyak kes yang kita kendalikan. Maknanya orang kata, dia kata ustaz, suami saya sekarang dah berubah ustaz. Dia dah berubah hati, perangai dia dah berubah. Sebenarnya dia bukan berubah. Itu diri dia. Yang sebelum ni belum keluar lagi. Sebab itu, kita kena kenal. Maksudnya, itu memang diri dia. Ada kata, ustaz, isteri saya tu lembut, ustaz. Sekarang dah berubah, jadi macam singa. Garang, takut saya. Sebenarnya, dia bukan dia berubah jadi singa tu. Dia memang ada singa dalam diri dia tu. Maksudnya, cuma macam mana benda tu boleh terkeluar. Maknanya ada benda tu. Jadi kita ni ada dalam diri kita. Sebab tu Allah sebut, kami jadikan kamu laki perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berkabilah, bangsa-bangsa, lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Ni proses kenal ni dia sepanjang hidup. Jangan ingat kita dah kahwin mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya dalam kursus saya pernah ada orang yang dia dah umur dia dekat 70 tahun. Tapi bagus sangat atuk ni kan, pakcik ni kan. Dia kata, Ustaz, saya nak kursus nak mengenal. Sebab kita bergaduh, Ustaz. Malu kat cucu. Bukan kat anak tau, kat cucu. Malu kat cucu. Satu batch penambahan tu. Tapi bagus atuk
atuk ni dia nak kursus tu sebab nak kenal, nak tahu. Dia kata bagus sangat tu. Bagus sangat. Jadi maknanya proses kenal. Jadi kadang-kadang kita dah 60 tahun kahwin, kadang 50 tahun kahwin, kadang-kadang baru nampak benda itu, benda ini. Itu Allah sebut, kami jadikan kamu laki perempuan, berkabilah-kabilah, bangsa-bangsa, li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. Kan? Maksudnya proses mengenal sangat penting. Saya kan kalau jumpa satu orang, saya berbual, saya tanya dia, awak ni dah kahwin berapa lama? Dia kata kahwin dalam baru 10 tahun. Kan? Kalau siapa-siapa yang tempoh perkahwinannya 10 tahun, saya nak ucapkan selamat pengantin baru. Sebab dalam tempoh 10 tahun baru proses nak mengenal. Ya, betul. Kan? Betul. Itu proses kenal. Baru nak kenal 10 tahun tu. Lepas proses 10 tahun barulah start, oh macam ni bini aku, oh macam ni suami. Itu baru proses mengenal. Jadi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 ni Allah SWT sebut, wahai manusia, kami menjadikan kamu laki, perempuan, berbangsa-bangsa untuk kamu saling mengenal. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Kalau saya tunjukkan satu benda, contoh saya tunjukkan benda ini. Cuba DJ Syafiq sebagai wakil kepada penonton. Nampak tak benda ni? Nampak. Ini apa ni? Jam tangan. Jam Ya, jam tangan. Saya bukan nak cerita jam apa saya pakai tau, bukan nak menunjuk Contoh. Jam murah je tali getah ni. Tak sajalah nak tunjuk kesian tu. Kan. Ada nak bagi hadiah Jam tu. murah. Bukan tujuan saya begitu. Okey. Tapi bila saya tunjuk, saya suka kalau tunjuk jam ni. Kalau saya tanya 10 orang, 10 jawapan saya akan jumpa pada apa yang saya tunjukkan. Sekarang ni kalau banyak pendengar-pendengar kat radio, saya sedang menunjukkan jam sebenarnya. Ada orang, bila saya tunjuk jam, saya akan cakap, okey, apa kakak nampak? Ada yang cakap nampak jam. Ada yang tak, saya nampak masa. Ada yang cakap saya nampak umur. Okey. Ada yang kata saya nampak masa-masa silam yang saya lalui. Dan macam-macam jawapan. Okey. Kenapa macam-macam jawapan itu? Itu adalah diri orang itu. Sebab itu kadang-kadang bayangkan tengok jam sahaja pun dah ada perbezaan. Macam mana seseorang melihat satu konsep hidup? Contoh, katakanlah dia melihat kebahagiaan. Apa itu bahagia? 1000 orang, 1000 jawapan kita bertemu. Itu pandangan orang. Sebab itu Allah sebut untuk kamu kenal supaya apa? Benda-benda yang terpancar, diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya adalah hasil daripada perbezaan watak kita. Jadi itu yang membezakan antara kita, antaranya adalah keadaan kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita faham perbezaan cara memandang, perbezaan cara kita berfikir, perbezaan cara kita melihat satu benda itu membezakan kita. Jadi apabila kita faham, takrifan kebahagiaan suami lain, isteri lain, takrifan hormat. Bagi seorang isteri mungkin takrifan hormat dia lain. Bagi seorang suami takrifan hormat tu lain. Takrifan sayang, contoh, suami rasa sayang tu adalah makro. Sediakan rumah, sediakan kereta, bayar yuran anak mahal-mahal, itu adalah sayang. Kalau isteri kita sama pandangan sayang itu makro, dia akan nampak apa suami buat. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah orang, dia memandang sayang itu adalah mikro. Sayang itu adalah pegang tangan, kan? Love you, kan? Maknanya berjalan berpimpinan. Maksudnya itu adalah sayang, maka akan berlaku masalah. Daripada sudut takrifan tak sama. Sebab itu kadang-kadang Allah sebut li ta'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Okey, kita akan mulakan maknanya untuk tahun 2023 ni, maksudnya bagaimana mengenal watak-watak seseorang.
Baik. Kita berhenti rehat Kita sebentar. kena rehat seketika. Lepas ni kita nak kenal lagi watak sesiapa yang mungkin cara dia kerja macam ni, watak dia macam tu, kan? Adakah dikategorikan orang yang sedemikian yang macam tu? Kejap lagi Ustaz akan berikan sedikit panduannya di situ, okey? Kita berehat seketika. Buat anda jangan ke mana-mana, terus kekal di IKIM sebab kita akan berkongsi lagi selepas ni dengan pelbagai lagi perkongsian menerusi rancangan Pesona di Zahra, okey? Rehat seketika, kembali selepas ni, kekal di Radio IKIM. Di dalam Islam disebutkan suatu kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang sama, iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan. Bagaimana sesuatu yang halal itu, rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja? Maka kerja itu juga adalah suatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. Daripada Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan, wasyaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yutfi'un nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Maksudnya, kemarahan daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, sedangkan air memadamkan api. Apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Abu Nuaim. kPa, kilopascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja. Maksima 200. Jangan kita taruh sampai lebih. Kalau kereta kita 14 inci rim, kalau kereta 15 inci rim, bermakna 210 dengan 30. Kalau kereta kita 16 inci, 32. Jadi bersama dengan 220. Jadi kalau kereta kita 35 sama dengan 240. Jadi tuan-tuan gunakan tekanan dengan betul. Walau bagaimanapun tekanan angin yang ada di petrol station itu tidak dikalibratekan, tidak ditentukurankan. Jadi berhati-hati supaya jangan menggunakan dia angin masuk teng 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 teng, bunyi sedap hingga dia pum meletup. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Saya Syafiq Saleh, temankan anda untuk Aspirasi 10.1, dan kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama lagi mendengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang berada di dalam talian kita ketika ini. Terus kita nak bersama mengalu-alukan lagi bersama perkongsian Ustaz. InsyaAllah Ustaz, jom nak teruskan dengan tajuk kita hari ini, mengenal watak. Sekarang kita nak selam Ustaz, bagaimana watak-watak seseorang yang terus juga mempengaruhi segala tindakannya, kan? Apa yang dia suka, apa yang dia ingin, apa yang dia berfikir, adakah ada kaitan dengan watak tersebut? Silakan Ustaz. Okey. Jadi ini sebagai asas dia, kita kena dengar dengan teliti dulu. Bila kita dah start faham macam mana kita bincang pasal emosi pada tahun lepas kan, baru orang macam ni, macam ni kan. Ya, betul Ustaz. Ada asas dia. Okey. Jadi daripada sudut watak ni memang takkan berubah. Itulah dia. Mana daripada lahir sampai dah meninggal, itulah dia. Emosi dia boleh berubah-ubah. Dari sudut maknanya watak ni, manusia boleh dibahagikan kepada 4 jenis watak. 4 jenis watak.
So jadi maknanya kita istilahkan yang pertama kita istilahkan sebagai orang mata. Okay, kita istilahkan sebagai orang mata. Salinkan dulu, disebut dalam bahasa Arab dia sebagai syakhsiyah basariyah ataupun orang mata lah, nak senang faham kan. Syakhsiyah basariyah maknanya orang mata, syakhsiyah basariyah. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pada kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati, tapi amat sedikit yang kamu bersyukur. Selain daripada maknanya kejadian mengenai deria kita ini, jadi maknanya sebagian ulama ada menyebut bahawa watak-watak batu qalilan ma tashkurun, sedikit kamu appreciate, sedikit kamu menghargai benda itu. Okey, salinkan dulu. Maknanya watak yang pertama ni kita panggil syakhsiyah basariyah dalam bahasa Arab dia, kan? Ataupun bahasa Melayu dia senang kita nak sebut sebagai orang mata, kita panggil orang mata, maksudnya orang mata. Okey, salinkan dulu, ini istilah-istilah sahaja dulu, nanti baru kita akan cerita dia punya ciri-ciri dia. Okey, yang kedua kita panggil sebagai orang akal. Orang akal ni dipanggil syakhsiyah aqliyah. Maknanya orang akal, syakhsiyah aqliyah. Orang akal, akal. Syakhsiyah aqliyah. Okey. Yang ketiga, kita panggil orang telinga. Orang telinga dipanggil syakhsiyah sam'iyah. Maknanya orang telinga orang telinga syakhsiyah sam'iyah. Dan yang keempat kita panggil orang hati. Orang hati ni kita panggil bahasa Arab tu syakhsiyah hissiyah. Syakhsiyah hissiyah. Apalah, susah sangat nak menyebut jadi maknanya. sebut dalam bahasa Melayu pun tak apa. Iaitu orang mata, orang akal, orang telinga dan orang hati. Ini istilah sahaja untuk senang kita faham. Okey. Nanti setelah kita faham, kita akan relatekan dengan emosi pula yang kita belajar pada tahun lepas. Oh, itu lagi menarik, sangat menarik. Tapi dengan syarat kita faham, maknanya kita ada asas benda ni lah. Sebab benda ni kita cerita, jadi maksudnya tak berdepan, memang satu cabaran untuk kita cuba memahami dia kan. Okay. Tapi sekali lagi saya sebut, ada dipanggil orang syakhsiyah, orang mata, syakhsiyah basariyah, orang akal, syakhsiyah aqliyah, orang telinga, syakhsiyah sam'iyah, dan orang hati, syakhsiyah hissiyah. Okey. Sekarang kita lihat apa ciri-ciri dia. Ciri-ciri. Okey. Tolong salinkan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita nak cerita pasal jenis orang ni. Daripada ni kita tolong salinkan ciri-ciri dia. Okey. Pertama sekali, cara dia berfikir. Apa dalam kepala otak dia? Apa dalam minda dia? Bagaimana cara berfikir keempat-empat orang ini berbeza? Okey. Orang mata, kita sebut orang mata dulu ya. Orang mata ni, kita panggil dia sebagai syakhsiyah basariyah ni, dia adalah main dia. Dia punya maknanya utama dia adalah dia dipanggil action oriented. Dia adalah orang yang suka bergerak. Dengan bergerak itu dia akan faham. Dia orang bergerak baru akan faham benda. Orang jenis orang mata ni atau syakhsiyah basariyah ni, dia action oriented. Kadang-kadang kalau kita sebut satu benda, dia akan bergerak dulu baru dia fikir. Boleh tak tolong? Boleh. Kita jalan dulu. Lepas tu dia patah balik. Boleh apa tadi? Itu jenis orang ni. Kita akan anggap dia kelang kabut. Kelang kabut, tak cepat-cepat. Kita anggap macam itu. Maknanya orangnya action oriented. Maknanya dia akan buat dulu. Kadang-kadang kita cakap, tak fikir panjang ke dia ni kan? Dia akan buat dulu. Ini yang orang Melayu kita kata, jenis-jenis orang macam ini terhantuk baru tergadah. Maknanya dia akan buat dulu.
Jadi bila silap, oh macam ini. Itu dia panggil orang mata. Sebab dia main ataupun dia punya asas dia, ciri-ciri dia adalah orang yang action oriented. Maknanya dia bergerakkan. Okey. Orang kedua, jenis orang kedua, dia panggil orang akal atau syakhsiyah akliyah. Orang akal ni, ada jenis orang ni, cara dia berfikir dia berfikir dengan cara matlamat ataupun objektif. Okey, maksudnya satu benda tu dia akan tanya kenapa boleh buat macam ni. Orang macam ni selalu akan tanya kenapa boleh buat macam ni? Apa sebab kita buat macam ni? Ada suka tanya sebab dia nak faham. Dia bukan orang yang irritating ataupun dia bukan orang yang menjengkelkan, bukan, dia nak faham kenapa. Contoh kalau kita cakap nak ambil gambar kan, jom ambil gambar jom. Orang mata kan, jom. Lepas tu dah beratur semua. Siapa nak ambil gambar ni? Semua beratur. Atau orang mata. Dia action oriented. Okey, orang akal ni dia akan maksudnya jom. Dia akan kenapa belum beratur je ni? Kenapa belum ambil gambar? Kenapa? Sebab dia nak faham kenapa. Nak faham apa objektif dia. Objektif dia maknanya objektif oriented. Okey. Okey. Yang ketiga dipanggil syakhsiyah sam'iyah, orang telinga. Orang telinga ni main dia adalah information oriented. Information oriented. Dia adalah orang yang sukakan kumpul maklumat. Maklumat. Tak bergerak lagi. Panjang tarik tak nafas. bergerak lagi. Kalau dia tak cukup maklumat, dia takkan boleh bergerak. Okey. Dia suka maklumat. Tak cukup kan, dia takkan bergerak. Orang ni adalah tersusun maklumat, ada SOP, maksudnya ada catatan dia, tak boleh terjah tak boleh kan. Itu orang dia. Okey. Dan yang keempat lah orang hati. Orang hati syakhsiyah hissiyah. Syakhsiyah hissiyah ni macam mana? Syakhsiyah hissiyah ni iaitu main dia adalah inner oriented. Inner oriented ni orientasi dalaman. Dia disebut juga maknanya mood oriented juga, maknanya dalaman. Kalau dalaman dia okey, dia akan okey, kan? Dan antara ciri-ciri penting ni, dia berfikir bagi pihak orang lain. Kalau salinkan perkataan ni biar kita ingat, dia berfikir bagi pihak orang lain. Okey. Kalau dia fikir positif, dia fikir orang. Okey. Kalau dia fikir negatif, dia fikir diri dia. Right? Maknanya dia in oriented. Dia fikir bagi pihak orang. Dia tengok DJ Syafiq kan, dia akan fikir bagi pihak DJ Syafiq. DJ Syafiq ni kan penat dekat bercakap kan. Kalau dia fikir positif, dia akan ambilkan air. Tiba-tiba dia akan ambilkan air. Oh kan. Dia fikir bagi pihak orang. Bagi pihak orang. Tapi kalau dia fikir negatif, dia kata dia Syafiq ni sajalah tu. Dia tak buat, tak tahu je. Okey. Aduh. Ada buat gitu kan. Maksudnya fikir orang. Okey. Jadi itu ciri-ciri keempat-empat man dia, keempat-empat individu ni. Okey. Empat-empat watak ni, ibu akak-akak ayah saya semua empat-empat ni ada dekat diri kita. Okay. Ada dekat diri kita. Kita kena cari. Kalau saya dalam kursus, saya akan bagi soalan psikometrik untuk bantu orang cari. Empat-empat ada dekat diri kita. Kalau tak, kita kena cari susunan 1, 2, 3, 4. Sebab watak pertama dengan kedua itulah diri kita harian. Ya. Harian kita. Contoh katakanlah kita ni telinga ke akal. So kita maklumat dan kita baik objektif. Ada orang kadang telinga ke hati. Dia maklumat tapi fikir bagi pihak orang juga. Ya. Katakanlah dia maklumat, orang telinga ke mata. Maklumat tapi nak cepat-cepat juga. Okay. Jadi watak 1 dan watak 2 tu itu diri kita harian. Itu kita kena tahu. Jadi daripada saya cerita ni, tolong kita tengok diri kita. Yang watak pertama dan juga pasangan kita. Watak pertama, watak kedua itu diri dia. Yeah. Kita nilai. Kalau kita dah biasa, nanti kita akan nampak, oh jenis yang macam itu. Okey. Jom kita tengok ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri yang lain Ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Gaya pembelian. Gaya pembelian. Orang mata kan action oriented. Biasanya orang mata yang paling cepat. Masuk beli, ambil. Lepas tu, Allah, sana lagi murah lah. Okay, sebab dia action, dia pergerakan. Action oriented. Dia laju kat situ. Dia laju je. Gerak. Allah, sana lagi murah lah. Beli pula lah sana. Itu orang mata. Okey.
akan tanya kenapa boleh beli benda ni kenapa boleh beli benda ni, kenapa boleh beli ni, orang akan sebab nak tahu sebab apa. Orang telinga yang cari maklumat, tengok maklumat, orang telinga yang akan perasan. Ya, fakta. Orang telinga yang perasan, maknanya tarikh luput. Dia akan baca tarikh luput. Oh, tarikh luput dah ni. Orang mata takkan perasan. Orang telinga akan perasan. Tarikh luput ni berapa ni? Okay. Yang masuk satu kedai ke satu kedai, satu kedai ke satu kedai, satu kedai ke satu kedai. Lepas 3 jam balik kedai pertama. Contoh dia akan tengok survey dulu. Banyak masa perlukan tu kan. Jenuh patah balik nanti. Aduh. Lepas 3 jam balik kedai pertama. Okey. Dan orang hati biasanya dia akan beli sebab kesian atau beli bagi dekat orang lain. Berkesian, itu orang hati. Orang hati. So mana itu gaya pembelian. Okey. Daripada kita cerita macam ni, boleh tak kita bayangkan satu situasi bagaimana perselisihan boleh berlaku? Cuba ibu-ibu kakak ayah bayangkan. Katakan DJ Syafiq, saya nak wakil kepada seluruh kita punya pendengar. Okey. Biasanya naratif ataupun cerita-cerita yang berlega-lega dekat masyarakat kita, orang perempuan lah yang cerewet. Betul tak? Orang perempuan ni cerewet. Okey. Tapi bayangkan kalau anda kata isteri orang mata, suami orang telinga. Agak-agak siapa yang cerewet? Siapa yang cerewet? Suami yang akan cerewet, kan? Maknanya suami akan beli barang ke tengok, isteri tak kisah. Check semua, apa ada kandungannya, apa ada dia punya bahan-bahannya. Contohlah kalau beli makan. Betul? Jadi maknanya naratif ataupun cerita-cerita keliling kita, orang perempuan macam tu cerewet. Tak semestinya. Kan? Kadang-kadang orang lelaki lebih cerewet. Kalau orang lelaki tu orang telinga. Orang lelaki tu orang telinga kan, dia akan lagi cerewet daripada isteri dia. Okey. Cuba bayangkan kita analisa terus biar kita mudah faham. Okey, cuba bayangkan okey. Suami orang telinga, isteri orang mata. Agak-agak yang kemas katil pagi-pagi siapa? Suami ke isteri? Isteri. Suami orang telinga. Suami orang telinga, isteri orang mata. Agak-agak kemas katil pagi siapa? Isteri, sebab dia action. Pergerakan. Suami. Suami yang akan kemas katil. Suami lebih teliti. Suami yang lebih teliti. Sebab info data pakar. Isteri orang mata, dia akan kemas. Dia akan kemas. Tapi tak seteliti orang telinga. Ya, betul. Orang telinga ni kemas, teliti. Susul lipat kena cantik. Lipat ke cantik. Kadang-kadang suami yang cakap, awak buat benda lain lah, biar saya kemas lah. Sebab awak kemas bagus tapi tak seteliti saya. Contoh kan. Dia suami yang kemas. Nampak tak dia punya perbezaan situ? Okey, cuba bayangkan situasi ini. Suami orang telinga, okey, dia yang kemas katil. Isteri orang mata. Maknanya kalau kemas tu tak berapa teliti lah. Maksudnya jadi kemas katil pagi-pagi adalah maknanya orang telinga, suami tu. Betul. Mak mertua orang hati, apa jadi? Mak mertua orang hati. Fikir kepada orang lain tu. Fikir orang lain tu. Dia ni kenapa dia lipat macam tu? Kan? Kenapa cadar tu color merah contoh kan? Dan dia akan cakap, kesian anak aku. Dia yang kemas katil. Apa anak aku lelaki kan? Mesti dah kena nasi kangkang lah tu. Sudah satu bab lagi pula buka kan? Aduh. Dan inilah yang terjadi di kebanyakan keliling kita kerana perwatakan yang tersebut. Itu belum kita cerita bab mana gabungan tahun lepas punya emosi. Nanti kita akan cerita apa correlation dia. Maksudnya bagaimana benda ini boleh berlaku yang Allah sebut, wahai manusia, kami menjadikan kamu lelaki dan perempuan dan berbangsa-bangsa li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. Untuk selanjutnya insya-Allah kita betul-betul baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz, kita akan berehat seketika. Tak sabar sebenarnya nak kenal-kenal lagi dengan watak-watak tertentu. Okay? Dan anda kena kekal bersama IKIM sebab kita akan sambung lagi perkongsian menerusi rancangan Pesona di Zahra selepas ini. Okay? Berehat seketika, kembali selepas ni. Kekal di Radio IKIM.
Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ketika itulah dia berkata, akulah yang namanya At-Tawwab. Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Khamis 10 malam hingga 12:30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq Saleh temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada menerusi di rancangan Pesona di Zahra bersama-sama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Perbincangan kita berkaitan tajuk Mengenal Watak. Okey, dah pun ada soalan-soalan juga Ustaz. Kan ada yang bertanya nanti kalau kita lihat ada pelbagailah seseorang ni, dia mungkin dikatakan orang mata, orang akal, orang telinga, dan macam mana kita nak serasikan. Kejap lagi Ustaz akan jawab bagaimana persoalan tersebut. Dan kita sambung sikit lagi Ustaz tajuk ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada DJ Syafiq, ibu kakak saya sekalian. Okey, kita sambung beberapa siri lagi untuk kita mudah faham. Okey. Dari sudut respon. Orang mata dia ada respon spontan. Maksudnya dia akan dulu macam bang boleh tak? Mana boleh awak ni? Dia ada respon spontan dia. Sebab tu kadang-kadang kalau kita berurusan orang mata, jangan kecil hati. Kalau dia ada respon spontan kita panggil, dia kan jawab dulu baru dia fikir, bolehlah. Dia akan jawab, tak bolehlah. Bolehlah. Susahlah macam ni. Okeylah. Senang. dia ada respon spontan. Banyak saya jumpa DJ Syafiq orang-orang macam-macam orang kecil hati dengan suami dia kan. Sebab apa? Suami dia ada respon spontan maksudnya dia dulu kan, sama juga kan. Maksudnya kalau isteri kita kalau ada respon spontan, kalau dia jenis orang mata, jangan kecil hatilah. Itu memang dia lah sudut respon. Okey. Orang akal ni dia sudut respon, dia ada respon sinis kita panggil. Respon sinis ni memang kita panggil mulut dia tajam sikit lah Contoh katakan kita cakap dia, kita niat baik, kita nak puji dia, kita cakap awak masak sedap hari ni. Kenapa? Semalam tak sedap ke? Itu orang akal dia ada respon sinis kan? Okey, jadi mana kalau dia kata kita niat baik je nak apa, tapi dia respon sinis. Saya pernah ada satu orang satu orang anak, dia menunjukkan result keputusan periksa dia kepada mak dia, yang mak dia orang akal. Dia berbangga-bangga, berbunga-bunga dia tunjuk. Mak tengok mak, dah 95% markah matematik ni. Mak dia orang akal, mak dia jawab apa? Memanglah dah dituitionkan, dibayarkan tuition, takkan tak boleh 95. Sinis. Sinis. Itu orang akal. Kalau tak ya dengan orang akal, pasangan orang akal, jangan kecil hati, sebab itu memang respon dia. Okey. Orang telinga ni kita panggil dia ada respon khilaf.
Respon khilaf ni maknanya dia akan tafsir perkataan kita tu. Contoh kita kan, saya tak suka lah macam ini. Tak suka tu ada 3 jenis. Okey, pertama tak suka ni, kedua tak suka di sini, tak suka. Okey, jadi awak tak suka yang mana satu? Sebab ada maklumat kan. Dia fakta, dia maklumat, dia data kan Ustaz. Dia fakta. Okey. Aduh. Jadi awak tak suka yang mana satu? Maknanya dia bagian respon khilaf Okey. Dan orang hati dia ada kita panggil sebagai respon berlubang. Respon berlubang ni macam mana? Okey, iaitu dia suka pendam. Orang hati ni sebab inner oriented, betul tak? Dia dalaman dia. Simpang. Jadi dia suka pendam. Jadi bila dia terasa hati 3 hari tak bercakap. Kita bercakap pasal 3 hari tak bercakap. Kita pun menyapa dia. Awak dah makan ke? Kata ini contoh suami isteri Awak dah makan ke? Maka respon berlubang tu ketika itulah terhambur perasaan dia, terpulanglah lubang tu mana yang tembus. Awak dah makan ke? Makan dah 3 hari tak tanya saya pun, saya mati ke hidup kamu. Pandai-pandailah. Dia kena marah. Itu dipanggil respon berlubang. Itu respon. Dia respon. Ini maknanya okey, sebelum kita buka kepada yang bertanya, okey, contoh lagi kegagalan. Ada berlaku satu masalah ataupun kegagalan ataupun berlaku satu peristiwa, orang mata paling cepat move on. Contoh katakan hilang kunci Mana kunci kereta saya ni? Contoh, mana kunci kereta saya ni? Orang mata kan action oriented, dia paling cepat move on. Oh, nasib baik ada kunci spare. Pakai kunci spare. Kunci tadi tak dicari je. Tak kisah. Tak kisah. Okey. Orang akal berlaku masalah, katakan hilang kunci tadi, dia akan cari last sekali kat mana last? Oh, last sekali jumpa dekat tandas tu. Ada akan cari punca sebab ada objektif oriented Orang telinga kronologi. Mana kunci ni? Oh, tadi pergi sini berbual dengan mak PA tu. Sebelum tu pergi kat situ, tangga tu, jumpa dengan tu. Sebab tu turun tangga, jumpa. Dia kan kronologi. Itu orang telinga. Orang hati, kalau ada berlaku satu benda yang paling lambat move on. Dia akan fikir. Contoh macam hilang kunci ni hilang. Nanti kalau orang jumpa, orang curi kereta, habislah kereta saya. Macam mana kereta saya? Pendengar. Itu memang hati simpan. Itu bagi orang hati. Okey. Yang lebih baik kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan, itu jenis-jenis orang Jadi maknanya kita akan bincang banyak lagi untuk 10 episod pertama lebih kurang, kenal sampai bila mahir saya akan pergi kepada cara membuat keputusan, macam mana cara communication, apa masalah yang timbul, cara leadership juga berbeza antara keempat-empat ni, cara dia memimpin. Begitu juga dengan maknanya kita boleh tengok disorder ni maknanya mental disorder, kita bincang dah maknanya macam mana orang tu ada penyakit dalaman mental yang tak nampak. Kita boleh belajar. Kebanyakannya orang mata apa masalah dia. Jadi kita akan belajar sepanjang 2023 ni. Cuma kena kuatkan dulu asas watak ni. Apa tu orang mata, apa tu orang akal, apa tu orang telinga, apa tu orang hati. Okey, itu dia jelas apa yang kita belajar pada pagi ini, begitu tersusun dengan apa yang diterangkan oleh Ustaz Muhammad. Dan Ustaz, mungkin di hujung ni satu soalan boleh dikatakan sebagai kesimpulan juga daripada Ustaz. Ada yang bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita lihat dari sudut keluarga, suaminya mungkin orang mata, suaminya mungkin orang telinga, isterinya mungkin orang hati, dan kita nak berpandukan kembali dengan ayat Allah sebentar tadi. Allah kata Allah ciptakan kita ni berbeza-beza wataknya, caranya. Bagaimana kita nak serasikan dan apa kelebihan apabila ada variasi manusia yang sebegini Ustaz? Silakan. Okey. Jadi bimbang kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Yang penting sekali, ada orang cakap, Ustaz, saya ni orang mata. Pasangan saya ni apa yang paling bagus? Tidak semestinya. Mana orang mata dengan orang mata, orang telinga tak semestinya. Yang penting adalah kita faham dia. Okey, jenis dia apa? Contoh macam tadi kan, maksudnya kebanyakan orang mata ada respon spontan. Jadi bila kita faham begitu, oh, kita tak kecil hati lah. Kita sebut je kena sergah. Jadi kita, takut aku ataupun malah. Itu jenis dia. Ataupun kita sebut je kena sound. Itu orang akal kan, sinis kan. Sound, kena sound kan. Ataupun sebut aja kena tafsir. Orang telinga tafsir. Kata ni apa Fikir kan, dia dah letak. Fikir.
Ataupun sebut saja kita kena disalah sangka, mati. Salah sangka kan. Maksudnya apabila kita faham dia salah sangka ni, kita terangkan dengan baik. Yang penting adalah kita faham. Apabila faham barulah kita cara nak mengurus tu tepat. Kalau tidak kita akan tertanya-tanya. Banyak orang cakap saya tak faham suami saya lah. Saya tak faham isteri saya lah. So tak faham apa. Kadang-kadang benda-benda yang kita tak faham tu adalah hanya terjemahan daripada watak-watak yang berbeza. Jadi apabila kita faham watak tu, kita dah dapat predict, kita dah dapat jangkaan dah. Dia akan keluar respon macam ini. Kita akan terbit maknanya keadaan yang demikian. Kita boleh jangkakan. Apabila kita boleh jangkakan, so kita boleh buat persediaan mental kita tu dalam menghadapi benda demikian. Wallahualam. Masya-Allah, besar sebenarnya kan Ustaz. Walaupun kita rasa macam kecil saja, kita baca orang mata, orang akal, orang telinga, orang hati, tapi sebenarnya dia akan banyak memberikan panduan kepada sahabat-sahabat kita yang mengenali suami, isteri kan, supaya dalam keluarga tu dia kena ada keseimbangan. Sebab itulah Allah kurniakan kepada pasangan itu mungkin ada terkurang sebab kita kena melengkapi antara satu sama lain. Itulah pesan daripada para asatizah kita. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kita akan ikuti lagi untuk episod yang ketiga. Ustaz cakap jangan lepaskan peluang di awal-awal episod ni. Kalau boleh dengar sepanjang tahun 2023, mungkin ada lagi yang Ustaz akan kongsikan bersama kita. InsyaAllah Ustaz, jaga diri baik-baik di sana Ustaz. Okey? InsyaAllah. Baik, kita akhirkan doa. InsyaAllah Ustaz, silakan Ustaz. Jom. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha min nafsin la tashba'u min da'i la yasma'u wa na'udzubika min la yarba'. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang terus ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan kekalkan pendengaran anda di IKIM kerana banyak lagi perkongsian selepas ini. Pasti IKIM, inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelaur daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon yang pernah menghantar permohonan jawatan ini tidak perlu lagi menghantar permohonan baharu. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun